Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jawatankuasa Road to Gold RTG sebulat suara menyingkirkan dua atlet terjun wanita negara, Datuk Pandalila Rinong dan Nur Dabitah Sabri dari program berkenaan. Keputusan dibuat selepas kedua-dua atlet berkenaan gagal melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024. Mereka mempamerkan prestasi tidak memuaskan pada kejohanan akuatik dunia di Qatar yang menjadi acara kelayakan terakhir awal bulan ini. Jawatan kuasa telah memutuskan untuk mengeluarkan penerjun wanita negara Datuk Pandalila Rinong dan juga Nur Dabitah Sabri dan dengan kriteria yang sedia ada di dalam program Road to Gold. Dengan itu terpaksa keputusan diambil oleh jawatan kuasa untuk mengeluarkan kedua-dua atlet ini. Datuk Sued berkata demikian selepas mesyuarat jawatankuasa RTG di MSN. Dalam pada itu, Sued memaklumkan penerjun muda lelaki negara yang juga wakil tunggal terjun di Sukan Olimpik 2024, veteran Rodrick Lycus menjadi atlet terbaru dimasukkan ke dalam program RTG. Atlet berusia 18 tahun itu berjaya menempah tiket ke Paris menerusi acara 10 meter platform individu lelaki ketika beraksi di kejohanan akuatik dunia di Fukuoka, Jepun tahun lepas. Setakat ini seramai 13 atlet berada di bawah program RTG termasuk juara beregu lelaki dunia 2022 Aaron Jia Sohugik dan juga jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Dalam perkembangan sama, Timbalan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Jeffrey Ngadirin berkata veteran akan ditempatkan ke dalam program Fast Track yang terletak di bawah program RTG sejurus Sukan Olimpik 2024 berakhir. Jelasnya program Fast Track tersebut dibentuk dengan misi mewujudkan atlet muda berbakat yang berumur antara 16 hingga 25 tahun dan berpotensi merangkul emas pada Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles, Amerika Syarikat. Atlet muda ke arah kemacaan Sukan Olimpik di Paris di LA nanti pada tahun 2028. Dan jumlah ini mungkin akan tambah selepas Paris, lepas kita mendapat lebih ramai atlet muda yang memiliki ranking 20 terbaik dunia. Setakat ini, 6 atlet sudah disenaraikan dalam program Fast Track iaitu 2 penerjun lelaki, veteran Rodrick Lycus dan Andrick McCartney Harold, serta 4 pemain skuash negara, Eng En Yao, Siva Sangari, Aifa Azman dan Aira Azman. Program Road to Gold RTG telah menggunakan sebanyak 3.53 juta ringgit untuk semua atlet di bawah program berkenaan sepanjang tahun lepas. Penlaras program RTG, Datuk Seri Lamaringgam berkata, Sukan Badminton menerima peruntukan tertinggi dengan jumlah keseluruhan hampir 2.3 juta ringgit. 458,177 ringgit and 45 cents for diving. For BAM and badminton under BAM, 1.182 million. For badminton pro athletes, 1.068 million. For berbicycle or cycling, 465,000. Angkat berat, 20,000. 25 ringgit and 44 cents. We'll get the specifics when we post it. And for hockey, 342,903 ringgit and 62 cents. So these are the overall expenditures pertaining to the sports, so 3.53 million. Dalam pada itu, beliau memaklumkan perbelanjaan berkenaan adalah untuk hikmat sokongan tambahan kepada atlet dan ia tidak termasuk wang dibelanjakan daripada program podium. Sementara itu, Sued turut mengumumkan buat pertama kalinya kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik Paris akan menerima perkhidmatan sokongan sains sukan dan perubatan tambahan di premis Team Mas House yang terletak di Paris. Jurulatih yang dikaitkan dengan kes gangguan seksual membabitkan perenang para negara direhatkan sehingga siasatan isu salah laku selesai. Perkara itu dimaklumkan Menteri Belia dan Sukan Henayuh. Sebagai laporan diterima, Pegawai Perlindungan Majlis Sukan Negara MSN telah mengadakan perjumpaan bersama atlet terlibat untuk melindungi hak mereka menerusi Kod Sukan Selamat. Hena menegaskan tindakan sewajarnya diambil terhadap jurulatih berkenaan jika terbukti bersalah menerusi siasatan pihak polis yang masih dijalankan.
Itu sebab kita terus merehatkan dulu jurulatih untuk pastikan siasatan berjalan. Tetapi kalau surat layang ini betul, MSN kita akan ambil tindakan terus. Okey, itu sebab kita rehatkan dulu. Tetapi kalau pelaporan semua ini terus berjalan seperti sedia ada, dan kalau surat layang itu tidak betul, okey, I can foresee tindakan undang-undang akan datang. Ada sebahagian atlet renang yang mahukan hikmat jurulatih itu untuk terus mengemudi pasukan dalam persiapan ke Sukan Paralimpik Paris. Namun MSN akan meneliti permintaan berkenaan berikutan ia melibatkan keselamatan atlet. Hena turut mengesahkan tiada jurulatih baru dimasukkan dalam Majlis Paralimpik Malaysia bagi mengganti jurulatih berkenaan. Sementara itu, suntikan semangat baru terus diberikan kepada kesemua atlet yang bakal beraksi di Sukan Olimpik Paris apabila ganjaran berupa sebuah kereta menanti mereka yang berjaya memenangi pingat. Sebenarnya dalam persiapan untuk Road to Goals Paris, kita telah mula menerima tawaran daripada satu syarikat yang menawarkan kereta, okey, untuk atlet kita. Bagaimanapun, Hana turut berharap syarikat tempatan termasuk syarikat berkaitan kerajaan untuk tampil memberi ganjaran kepada atlet yang mengharumkan nama negara di Paris 2024 kelak. Ketika ini, Kementerian Belia dan Sukan menerusi skim hadiah kemenangan sukan menawarkan ganjaran wang tunai sebanyak RM1 juta kepada pemenang emas Sukan Olimpik. Bekas pengendali Selangor FC, Tan Cheng Ho dilantik sebagai ketua jurulatih baharu sebuah kelab bola sepak dalam Liga Thailand, Polistero FC. Perkara tersebut diumumkan secara rasmi oleh Polistero menerusi hantaran di laman Facebook. Polistero FC mengumumkan pelantikan Tan Cheng Ho sebagai ketua jurulatih dan memindahkan jurulatih Yong Warawut Sri Maka sebagai presiden taktikal. Perkembangan baru itu sekaligus menjawab desas-desus berhubung hasrat Cheng Ho membimbing sebuah kelab di negara Gajah Perang berkenaan selepas tidak lagi bersama pasukan Selangor. Tempat Cheng Ho bakal diisi Nizam Jamil selaku ketua jurulatih sementara pada menunggu pelantikan ketua jurulatih baru. Sejak dilantik pada 2 September 2022, Cheng Ho telah membantu delegasi Merah menjadi naib juara Piala Malaysia 2022 dan Liga Super Malaysia 2023 sekaligus memastikan mereka layak secara automatik ke Liga Juara-Juara AFC 2 untuk musim 2024-2025. 20 pasukan bakal berentab bagi merebut kejuaraan Liga Bowling RTM Piala Pusingan Ketua Pengarah Penyiaran 2024 anjuran Kelab Sukan dan Rekreasi RTM Angkasa Puri. Menurut pengerusi kelab Puteri Juliana Yaakob, liga berkenaan dianjurkan atas permintaan tinggi oleh kaki tangan RTM. Mungkin tahun ini kita buat dia Angkasa Puri dulu, lebih kepada penglibatannya lebih kepada kaki tangan RTM di Angkasa Puri. Tapi kemungkinan harapan saya kalau boleh tahun-tahun hadapannya kita akan open untuk kaki tangan RTM di semua negeri. Sementara itu, pengurus pasukan bowling RTM, Mio Muhammad Noriman Abu Hassan Syari berharap penganjuran liga ini mampu menjungkil bakat baru sekaligus dapat mewakili RTM di peringkat seterusnya. Hanya 6 pasukan saja, tapi selepas kita buat lebih banyak iklan jadi 20 pasukan. Antara tujuannya saya adakan juga adalah untuk mengeratkan lagi hubungan supaya kita lebih kenal dengan staf-staf yang bekerja dan juga untuk mencungkil bakat baru supaya boleh diketengahkan untuk pergi ke pertandingan yang mewakili jabatan. Sekian Stadium RTM, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.
76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, Ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m.